Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhu wa qulubuna biyadik fa innama taqnu anta. Allahumma aflana wa lahum rabbi zidna ilma walhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah sambung balik fadilat la ilaha illallah. Kelebihan zikir la ilaha illallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah mengelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berdoa, "Ya Tuhan, tunjukkan aku pada amal perbuatan untuk mensyukuri nikmat kurniamu ini." Jawab Allah, "Hai Musa, bacalah la ilaha illallah." Kemudian Nabi Musa AS minta tambahan. Maka dijawab, "Hai Musa, andaikan 7 petala langit dan bumi ini diletakkan di neraca timbangan, kemudian diletakkan kalimat la ilaha illallah di bahagian lawannya, nescaya akan lebih berat bahagian la ilaha illallah itu." Di satu ketika mana selepas Nabi Musa terselamat daripada musuh, iaitu Fir'aun. Fir'aun kita sebut laknatullah pun tak boleh, sebab waktu dia mati itu banyak khilaf. Katanya sempat dia mengucap la ilaha illallah. Jadi bagaimana keadaan Fir'aun ketika itu, wallahu a'lam, sebab Fir'aun ni ramai. Dan Fir'aun Nabi Musa ini pun ada khilaf ulama juga. Wallahu a'lam. Kalau Allah bagi hidayah ketika itu yang kita tidak tahu, mungkin dia beriman. Kalau tidak hidayah ketika itu, ketika dia mati pun wallahu a'lam. Kerana orang yang duduk di tengah-tengah laut yang mana dihumban itu selagi nyawa boleh sampai orang-orang, dia tidak akan dia dikira sebagai bertaubat jika sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita nak ambil ibrah ni, lepas saja Nabi Allah Musa menghentak tongkatnya di Laut Merah itu, maka terbelahlah laut itu. Berlakunya terbelahnya Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun. Sebab Nabi Musa dia orang Bani Israel. Orang Bani Israel duduk di asal Palestin. Asalnya asal Palestin. Adapun orang-orang Mesir ni orang-orang lain, orang-orang dia kaum Fir'aun tadi itu. Berbeza, maka dia kejar. Akhirnya tak ada Allah, mati Fir'aun dan juga bala tenteranya, maka terselamatlah Nabi Musa alaihi salam. Lepas di seberang sana yang begitu jauh perjalanan rentas laut tadi itu. Dan mumia ataupun mayat Fir'aun ni masih ada lagi sekarang ni. Ada lagi di Mesir. Dan satu ketika dahulu, saintis Jerman biasa buat kajian nak tengok kenapa mumia ataupun mayat Fir'aun ni masih lagi kekal. Macam itu juga orang boleh tengok. Dan Allah pun sebut dalam Quran, boleh tengok Fir'aun. Bila dia tengok, dia kaji-kaji, dia kata apa? Dia kata, aku dah dapat jawapan kenapa mumia ataupun mayat Fir'aun Ramses II ini boleh kekal hari ni. Jawapan dia. Orang tanya apa jawapan dia? Ni saintis hebat lah ni, Jerman. Saintis Jerman. Dia kata kerana seluruh badannya telah disaluti oleh garam. Ini gila orang kata. Kata Muhammad SAW bertemu 1400 dulu lagi dah. Dia kata, mana mungkin hari ni ada kajian sains apa semua, baru kaji hari ni macam mana 1400 tahun dulu dah ada. Tengok yang Quran. Dia tengok yang Quran, betul dah tulis siap dah. Yang mana Fir'aun ni ditenggelamkan oleh Allah dalam laut. Jumpanya balik apa semua itu, maka dia pun mengakui kehebatan Quran, maka masuk Islam dia. Ini saintis Jerman. Dia banyak lagi lah kajian-kajian yang dibuat kepada Islam, ramai yang masuk Islam. Jadi kita nak ambil ibrahnya di sini adalah ketika Nabi Allah Musa AS sampai ke seberang Laut Merah sana tu, sebelah sana, maka dia minta dengan Allah, dia berdoa, "Ya Allah, kurniakan satu kalimat untuk mensyukuri nikmat kamu ini, kurniakan satu kalimat yang hebat." Allah suruh ucap apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi Musa kata, "Ya Allah, aku ucap la ilaha illallah, maka tambahkan aku lagi." Suruh tambah kalimat-kalimat lagi. Bukan kata kita
Nabi pun tanya juga. Tapi beza Nabi dengan kita. Nabi nak beramal sungguh-sungguh. Dia nak mendapat manfaat kesyukuran. Nak lakukan kerana syukur kepada Allah. Kita ni tamak kadang-kadang tak yakin. Bukan Nabi Allah tidak yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Cuma dia nak tambah supaya lebih banyak syukur. Kita ni bila bagi, tanda tak percaya. Contohnya, Ustaz tolong bagi saya amalan-amalan yang boleh lindung saya sakit teruk dah ni. Hang baca ku Allah Ahad, ku bin Falak, ku bin Nas. Kan? 3 tu cukup lah baca pagi petang. Dia boleh tanya lagi, takkan 3 tu saja? Kan? Bolehkah? Nampak? Dia bukan sebab dia nak beramal yang itu. Dia tak yakin. Beza kita dengan Rasulullah, jangan kita sama dengan para Nabi, para Rasul. Rasul ini mereka minta tambah lagi kerana mereka nak bersyukur. Dan pasti mereka akan lakukan kesyukuran itu kepada Allah. Kita pula minta tambah ni, kita tak yakin benda yang awal tadi tu, yang sikit-sikit. Kita ucap katalah cukup kalimah la ilaha illallah, maka kamu akan terselamat. Kerana orang yang para guru yang diminta nasihat, para guru orang alim diminta perkara-perkara yang baik, nasihat yang baik, dia akan bagi ikut sifat orang tu. Nampak orang ni orang yang alim yang hebat, maka dia bagi yang banyak. Nampak orang ni orang biasa, orang awam, takkan nak bagi banyak, bagi sikit. Ini kita kena lihat. Jadi kalimah la ilaha illallah ni bila ditanya Nabi Musa, ya Allah tambah lagi kalimah-kalimah lain, tanda aku syukur selamat daripada bala tentera Firaun tadi tu. Allah kata apa? Kalaulah isi andaikan 7 putera langit dan bumi ini diletakkan satu mizan, lepas tu ambil kalimah la ilaha illallah letak satu mizan, nescaya mizan la ilaha illallah tu lebih berat daripada isi alam yang ada pada langit dan bumi itu. Mana begitu besar Allah bagi manfaat kepada kita dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kita kena rajin sebut la ilaha illallah dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kerana ia satu benda yang hebat. Satu benda yang tidak ada tolak bandingnya. Sejak zaman Nabi terdahulu, zaman Nabi Adam, sampailah kita hari ini, zaman Nabi Muhammad, zaman mutaakhirin, kalimah la ilaha illallah inilah yang menjadi tiket untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tinggalkan. Jadi jadikan amalan yang ada tempoh waktu yang kita ada kehidupan atas muka bumi ni, tambah-tambah Ramadan ni, kita tambah lagi la ilaha illallah. Letak ke hati. Letak ke hati terus. Tanam dalam hati itu la ilaha illallah. Everything kita buat, apa saja kita buat, by hook or by crook, benda yang macam mana sekalipun keadaannya, mesti la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah menjadikan kita. Kita nak tanam pokok la ilaha illallah, kita nak mancing ikan la ilaha illallah. Kita nak buat apa lagi? Kita nak sapu sampah la ilaha illallah. Kita nak buat apa? Nak ngapal Quran la ilaha illallah. Nak mutalaah la ilaha illallah. Semuanya kalimah la ilaha illallah. Jadi kan, ada orang dia berpegang, dia banyak zikir, tapi paling banyak dia berselawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang dia zikir subhanallah, ada orang zikir Allahu akbar, Allahu akbar, Allah zikir Allah, Allah, Allah. Ada orang boleh la ilaha illallah. Di mana kita kedudukkan kalimah zikir dalam hati kita? Mana yang sesuai? Mana yang sesuai, yang kuat, yang kita boleh pegang. Kalau kata saya suka dengan Qul Huwallahu Ahad, baca Qul Huwallahu Ahad. Dan Nabi kata siapa baca Qul Huwallahu Ahad, maka dia itulah menjadi jaminan syurga pada dia. Jadi kita zikir. Maknanya benda sampingan zikir ada satu benda yang besar, yang dekat dengan jiwa kita, yang dekat dengan kita, yang kuat. Apa dia? Terpulang pada masing-masing. Kita tidak tahu. Ada yang la ilaha illallah. Okey, guna la ilaha illallah. Tapi semua zikir tu jangan tinggal. Cuma ada satu yang menjadi kebiasaan terlampau banyak. Ada orang berselawat. Sungguh-sungguh dia berselawat kepada Allah SWT, kepada Nabi SAW. Jadi gunakan. Tidak ada tolak bandingnya. Beratnya mana manfaat la ilaha illallah ini. Mujahid berkata, 3 perkara tidak terhijab pada Allah, daripada Allah, iaitu keyakinan pada la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Doanya seorang yang yakin bahawa doanya diterima. Benda ni tak akan hijab. Allah tidak akan hijab. Allah akan bagi terus. Cuma lambat cepat tu bagaimana, wallahu a'lam, tapi Allah akan bagi terus dengan cara Allah. Benda ni tak ada hijab langsung, dan Allah mungkin akan buka benda yang kita tidak tahu. Benda yang kita tidak pernah impikan sebelum ini. Ini dengan kalimah la ilaha illallah. Yang pertama yang kita sebut la ilaha illallah. Yang kedua kita berdoa dan yakin doa kita dimustajabkan. Kadang-kadang orang doa tapi dia tak ada keyakinan kepada doa dia itu. Doa sambil lewat, doa ala kadar, doa main-main, doa sudah baca saja. Ni doa ni kena yakin. Dan bila kita berdoa, kita yakin Allah akan bagi. Ini tak ada hijab. Tak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa orang tua untuk anaknya,
dan orang yang teraniaya terhadap menganiayanya. Doa ibu bapa pada anak-anak dan doa yang orang dizalimi semua tak ada hijab. Allah Tuhan mustajab. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dengan kalimah la ilaha illallah. Dia berdoalah, doa dia yakin dengan Allah akan Allah terima. Doa mak ayah yang doakan anak-anaknya dan juga doa orang yang dizalimi, maka dia berdoa maka tidak ada hijab. Seorang sahabat berkata, siapa yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya, lalu dipanjangkan bacaannya kerana mengagungkannya, maka Allah akan menghapus daripadanya 4,000 dosa besar. Ketika ditanya jika dosanya tidak sampai 4,000, diampunkan juga keluarga dan tetangga yang Islam. 4,000 dosa besar. Kata salah seorang sahabat Nabi SAW, siapa-siapa baca la ilaha illallah, yang dia baca la ilaha illallah ni sungguh-sungguh kepada Allah, ikhlas kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, la ilaha illallah, selain pada istighfar, 4,000 dosa besarnya diampun. Kalaulah 4,000, contohnya dia ada 1,000 je dosa dia. Dosa besar dia 1,000 saja. Jadi ada 3,000 baki lagi, maka 3,000 baki itu akan diampunkan dosa ahli keluarga dia, mak dia, adik dia, abang dia, saudara dia, isteri dia, anak-anak dia. Ini sebab tu kena perbanyakkan kalimah la ilaha illallah dalam kehidupan seharian kita. Abu Lais berkata, siapa yang menjaga dan mengingati 7 kalimat, maka ia mulia di sisi Allah. Ada 7 kalimat yang selalu, yang wajib, yang perlu kita ingat. Mengingat 7 kalimat, maka dia akan mulia. Nak dapat kemuliaan di sisi Allah dan juga dapat kemuliaan di sisi malaikat, dan diampunkan dosanya walau sebanyak buih di laut, dan merasakan manisnya taat. Dia orang nak dapat rasa manisnya taat ni, buat ibadah seronok, halawatu iman kita panggil, dan hidup dan mati keduanya baginya baik. Mana hidup dia pun baik, beriman, mati dia pun baik, beriman. Husnul khatimah. Apa dah 7 kalimat, 7 benda yang perlu kita buat selalu. Yang pertama, ketika akan buat sesuatu, baca bismillah. Apa benda kita buat atas muka bumi ni, tak kira lah minum air, jahit baju, sapu sampah, potong bawang, gotong royong, cuci cermin, ni nak raya buh langsir, kan? Tukar cat, nak cat rumah, baca bismillah. Kenapa? Orang yang baca bismillah tapi kena yakin. Yakin aku baca bismillah ni, kalau cat ni orang kata, kalau cat murah, kalau sapu kat luar tu setahun, habislah dia pudak lah. Tapi kita yakin dengan Allah, baca bismillahirrahmanirrahim, aku yakin cat ni tahan lama selagi Allah izinkan berapa lama dia nak. Lama. Orang pun pelik, kenapa lama sangat hanya cat ni tahan lama, beli cat apa? Kan? Cat yang mahal kah? Cat mahal apa nama? Nippon paint, kan? Nippon paint kena hujan, kena guruh, kena kilat. Cat ayam guna tapi tahan 5 tahun tak budak-budak, kerana dia yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Seperti seorang isteri yang yakin dengan kalimah la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Kan satu ketika mana seorang isteri, bila dia buat benda apa saja, bila dia masak, bismillahirrahmanirrahim. Dia lipat selimutnya, bismillahirrahmanirrahim. Dia kemas katil dia, bismillahirrahmanirrahim. Suami duduk dengar je apa saja, bismillah. Jadi suami ni hati gelap geram tengok isteri dia ni duduk bismillah, bismillah, bismillah. Kata, tak puas hati aku dia ni. Kan? Rajin bismillah sangat ni. Kan? Orang kata apa? Duduk kena hasut dengan syaitan, geram sangat. Akhirnya dia pergi ambil seekor ulat, masuk dalam guni berah. Masuk dalam guni berah. Letak dalam guni berah tu, dia ikat, letak. Sebab bini dia setiap pagi, dia akan ambil berah tu, cedok berah tu, ambil masuk dalam periuk. Jadi dia nak kata, biar bini dia kena batuk. Bismillah sangat ni. Itu. Ada orang juga tak suka macam tu. Wallahu'alam lah. Dia kisah pada kita. Jadi bini dia pun buka. Dia pun mengintai ke atas. Rumah ada bawah, dia duduk atas rumah. Tengok, kata, bini aku mati. Bini baru pula. Kena batuk pula. Bini buka, baca bismillahirrahmanirrahim. Ambil. Buka-buka, dia nak ambil. Bini dia jarik. Abang, kata. Dia kata, mati dah bini aku. Nak batuk pula. Bini baru pula. Terjun-terjun. Kenapa? Kata, tengok. Ada emas dalam guni berah kita. Itu. Ingat ke ular? Rupanya ada emas. Baru dia faham dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, maka Allah tukarkan ular kepada emas. Itu. Mana yakin dia dengan bismillahirrahmanirrahim dan jadi amalan harian lah. Kalau buat hari ni tak jadi ya. Kena buat hari-hari ya. Dengan tinggal hari-hari kita kena buat. Apa benda bismillah, bismillah. Buka lampu bismillah. Nak nulis bismillah. Even kita nak
tulis WhatsApp pun bismillah. Nak live FB ke IG ke bismillah. Apa saja bismillahirrahmanirrahim. Nak mencangkul ke bismillah. Nak mancing bismillah. Itu banyak lagi kan kalimat bismillah yang disusun oleh mufti Kedah dulu, lagi banyak. Kena beli kitab dia Fadilat bismillahirrahmanirrahim, macam-macam kan. Nak halau pencuri, nak lindung rumah pada pencuri, keluar dengan bismillah. Itu dilindung daripada gangguan syaitan, gangguan manusia yang jahat, makhluk yang jahat dengan bismillah. Banyak. Tabarakallah, begitu hebat kalimah bismillah aja. Jadi dalam kehidupan kita, yang pertama, jangan tinggal bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah sungguh-sungguh, apa saja. Maka dia memberi keberkatan yang begitu besar. Kalimat yang kedua adalah, jika selesai satu perkara, kita bacalah alhamdulillah. Apa saja. Selesai qada hajat, alhamdulillah. Selesai makan, alhamdulillah. Selesai menulis, alhamdulillah. Selesai kuliah, alhamdulillah. Selesai habis WhatsApp, alhamdulillah. Selesai apa sajalah kan, yang duk menyapu ke, dah selesai pasang lansir tadi, alhamdulillah. Selesai cat tadi, alhamdulillah. Selesai bawa kereta pun, dah habis sampai ke destinasi pun, alhamdulillah. Selesai pakai kasut tadi, bismillahirrahmanirrahim. Pakai kasut dah ikat dia punya tali, alhamdulillah. Apa lagi selesai, macam-macam jenis selesai buat kerja, buat proposal ke, selesai apa saja kan. Jadi kita ucapkan kalimah alhamdulillah dengan tinggalkan bismillah. Dia mulakan dengan bismillah dan akhirkan dengan alhamdulillah. 2. Yang ketiga, jangan terlanjur dari lidahnya jangan terlanjur dari lidahnya lagu atau amal yang tidak baik, maka segera membaca astagfirullah. Jika terlanjur benda-benda lara, lagu pula, benda lara ataupun amal yang tidak baik, terlanjur benda yang lidah tersebut benda tak elok, mungkin termaki, mengumpat, terhedik, termarah, apa sajalah yang kita keluar pada lidah kita benda yang tidak baik, maka kita cepat-cepat ucapkan astaghfirullahalazim. Jadi biar tempat yang kita buat dosa tadi itu dihapuskan dengan kalimah yang baik, iaitu kalimah astaghfirullahalazim. Jadi 3. Ingat, apa saja benda yang tidak baik, bukan kata bercakap kat lidah saja benda tak elok, perbuatan-perbuatan tidak baik sekalipun kita ucapkan astaghfirullahalazim. Dosa-dosa yang kita buat, astaghfirullahalazim. Di situ juga on the spot, jangan tunggu balik rumah lagi Di masjid aku istighfar malam ni, aku kira semua ni apa dosa. Belum sampai kat rumah, accident, meninggal kat situ. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu tempat maksiat yang kita buat itu, situ juga kita minta ampun, astaghfirullahalazim. Tak payah tunggu-tunggu lagi dah. On the spot terus di situ. Even di mana tempat sekalipun. Andai contohlah masuk dalam disko minum arak. Contoh, bila minum arak, habis minum arak tu baru Allah bagikan hidayah pada dia. Ya Allah, dosa minum arak ni, ya Allah kan. Lepas tu dia cepat-cepat istighfar, astaghfirullahalazim, Allah ampunkan dia. Aku tak mau buat dah esok. Esok pergi kan, minum pula kan. Pergi lagi minum pula. Allahu Akbar. Allah campakkan hidayah lagi pada dia. Ya astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosa aku, astaghfirullahalazim. Allah ampunkan dia, dia balik kan. Bukan astaghfirullahalazim minum lagi tu tak jadi. Itu menipu nama dia kan. Tapi kalau lah begitu juga, astaghfirullahalazim minum, astaghfirullahalazim minum, kita tak tahu apa pengakhiran dia. Dia tetap ada kalimah astaghfirullahalazim. Maknanya kita tidak tahu, sebab keampunan Allah ni maha luas. Bila maha luas ni kita tak tahu berapa luas itu. Tidak ada infinity, bukan infinity. Dia memang tak ada langsung border, tak ada langsung hijab. Diampunkan oleh Allah. Kalaulah ketika dia minum, lepas tu dia istighfar, dan dia mati dengan istighfarullahalazim tadi itu, tabarakallah, jalla wa'ala punya kekuasaan, mungkin Allah ampunkan dia. Ini dia kehebatan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang 4, jika ada berbuat sesuatu esok pagi, maka yang baca insya-Allah. Itu. Insya-Allah pada diri sendiri ke, insya-Allah pada orang yang minta ke. Esok kita nak buat tanam pokok. Insya-Allah. Itu. Ataupun pada diri sendiri, insya-Allah esok aku nak tanam pokok. Sebelum tidur. Buat sajalah. Insya-Allah esok aku nak gotong royong. Insya-Allah esok aku nak sapu. Insya-Allah esok aku nak kemas ni, nampak selerak sangat. Insya-Allah esok aku nak gitu gini. InsyaAllah, sama ada pada diri sendiri, insyaAllah, ataupun pada orang yang kita duk berjanji. Okey, esok insyaAllah kita kumpul esok di sini. Apa ramai-ramai kita buat kerja ni. Kita pun cakap insyaAllah. Benda yang esok. Bukan esok saja, ataupun yang akan datang yang kita tak buat lagi. Tapi kita dah janji dah. Jadi insyaAllah. Maksud insyaAllah ni, aku akan pergi sungguh-sungguh.
Tu mafhumnya. Memang yang izin Allah SWT, tapi mafhumnya nak bagi tahu, insya-Allah ya aku akan pergi, sungguh-sungguh aku akan pergi, apa jua keadaan aku akan pergi. Itu dia pergi. Bila dia pergi, berlaku dia kereta pancit, aksiden, kecelakaan, apa-apa saja yang menghalang, dia dah pergilah, maka itu dimaafkan. Itu ataupun dia nak pergilah, tiba-tiba sakit yang teruk, ataupun ada kaum kerabatnya meninggal yang lebih utama, itu maknanya baru. Ini tidak, insya-Allah. Insya-Allah kononnya tak apa, kalau kita tak pergi kita sebut insya-Allah tak berdosa, mana lebih dosa lagi. Itu. Jadi bila kita sebut insya-Allah, mana aku akan sungguh pergi dengan izin Allah SWT, melainkan ada halangan-halangan seperti insiden ke, kemalangan ke, darurat ke, musibah ke yang tak boleh aku pergi. Itu masuk insya-Allah. Jadi bila kita sebut insya-Allah, kita kena pergi. Hingga benda yang mendatang itu menghalang, maka di situ Allah akan ampunkan kita. Dia akan sebut insya-Allah. Kena jangan takut sebut insya-Allah. Bila Allah berikan keizinan, sebut insya-Allah. Semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Yang kelima, jika menghadapi kesukaran lalu membaca la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Benda yang sukar. Nak buat kerja sukar, fikir, ada stres. Benda ini kita bingung, benda ni kita tak tenang hati, kan? Baiki motor tak lepas-lepas, kan? Itu buat kerja sangkut, ada benda yang tak sempurna yang kita payah nak buat, yang sukar kita nak lakukan, maka kita sebut cepat-cepat la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Iaitu tidak ada daya upaya, kekuatan apa semua melainkan kekuatan Allah yang Maha Agung. Jadi kita minta Allah semua yang bagi. Tak boleh buat itu. La haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, jika ditimpa bala musibah, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mafhum kita selalu dengar, kita buat. Apa saja bala, nampak orang jatuh longkang, inna lillahi. Orang kata aku tak mati lagi, bukan tunggu mati inna lillahi ni. Apa musibah yang berlaku, cucuk jarum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terantuk kepala kat dinding, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi macam-macam tergigit sambal nak menangis pedah, inna lillahi. Itu terlebih gula, inna lillahi. Itu kan musibah, itu cari penyakit. Nombor 7, siang dan malam lidahnya tetap zikir la ilaha illallah. Siang malam la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati dah. Kat mulut pun boleh, dalam hati pun boleh. Pasti ada. Dalam kalimah la ilaha illallah, dalam jiwa dia. Dalam hati dia, dalam dia punya nafsu dia tadi tu, la ilaha illallah. Itu je benda ni setiap hari kena ada. Bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Insya-Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga la ilaha illallah. 7 jangan tinggal. Nak ambil satu lagi thariqah, ambil ampun nak beramal, ambil pegang sungguh-sungguh, kan? Pegang sampai mati, sampai pada orang lain pula. Ingat, senang nak ingat. Ni ambil seorang lagi. Pada rakaman seorang kena ambil ni. Mudah-mudahan lambat bagi. Amru bin Dina bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari orang yang mendengar daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika ia akan mati, berkata kepada orang-orang yang menyengok padanya, "Syabarkanlah daripadaku." Maka saya telah mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis, "Tidak akan menghalangi aku untuk menceritakan kepadamu, melainkan kerana aku khawatir sekiranya kamu cuai dan kamu membincangkannya." Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan muqinan dakhala jannah." Ini selalu sebut. Siapa-siapa yang baca kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas dan yakin, muqinan, mukhlishan wa muqinan, dakhala jannah, masuk dalam syurga Allah. Yakin. Baca la ilaha illallah, kita yakin tiket masuk syurga. Bukan nak kunci dah ni, masuk dah. Pintu terbuka dah. Ada kalimah la ilaha illallah, masuk. Maka Allah akan berikan kebenaran masuk. Sebab dia maha dahsyat kalimah la ilaha illallah. Ini kelebihan Allah telah berikan kepada kita. Ini Nabi sebut kepada kita. Baca saja dengan ikhlas. Bukan kerana terpaksa. Bukan saja nak tunjuk ke orang. Bukan riak, bukan takabur, bukan ujub. Bukan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan yakin sungguh muqinan.
Nabi sebut lagi kepada kita sabdanya, man lukkina la ilaha illallah indal mauti dakhala jannah. Siapa yang dituntun dengan kalimat la ilaha illallah ketika akan mati, masuk syurga. Untuk talqin kat telinganya, la ilaha illallah, lukkina talqin lah. Itu. Duduk peringat. Duduk peringat. Jadi duduk sebut kat telinga dia, maka dia akan dimasukkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebut selalu. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir katanya di dalam dunia la ilaha illallah, pasti masuk syurga. Di banyak hadis yang menceritakan kalimah la ilaha illallah di akhir ini. Itu juga dengan talqin tadi itu masuk syurga. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Zaid bin Aslam dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi syai'in amara bihi Nuhun alaihi salam ibnah. Qala ya bunayya amuruka bi amrayni wa anhaka an amrayn. Umuruka an taqula ilaha illallah wahdahu la syarikalah fa innas sama' wal ard law ju'ilta fi kifati wa la ilaha illallah fi kifatin ukhra lawazanathuma wa amuruka an taqulu subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu malaikah wa du'aul khalqi wa biha yurzaku al khalqu wa anhaka an tusyrika billahi syai'an wa anhaka anil kibri fa innahu la ahada yadkhulul jannah wa fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibr. Sukalah saya beritahu kepada kamu apa yang diajarkan dipesankan Nabi Nuh alaihi salam kepada putranya. Ini Nabi sebut pada kita. Nabi Nuh dia pesan pada anak-anaknya. Anak-anaknya ada ramai, tapi yang ikut dia di atas bahtera 3 orang. Seorang lagi tak mau ikut, yang lain tak mau ikut. Itu Kan'an tak mau ikut. Yang ikut siapa? Sam, Ham dan Yafid. Sam ada kita sekarang ni lah. Kita ni kebanyakannya keturunan Sam. Di sebelah Nusantara, di sebelah Middle East, sebelah Mediterranean ini kebanyakannya keturunan kelompok-kelompok Sam. Tidak berkulit hitam. Hanya kulit macam kita ni, ramai-ramai tu Sam. Kita panggil Semites. Semua Nabi melainkan 3 orang saja. Adam, Idris, Nuh bukan keturunan Sam. Adapun Nabi-Nabi yang lain adalah keturunan Semites. Kita panggil Nabi Semites, Nabi-Nabi Semites, iaitu keturunan Sam. Itu anak Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Jadi Nabi-Nabi yang lain tu semuanya keturunan Sam. Ham, dia pergi sebelah Afrika sana tu, macam Mesir semua itu, itu sebelah sana tu. Orang yang berkulit hitam, Negro apa Afrika tu semua itu Ham. Yafid ada sebahagian kita juga sebelah sini. Ini. Jadi banyak, satu keturunan, bapa kedua selepas Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bapa yang pertama, Nabi Nuh bapa yang kedua. Dibawa oleh 3 orang anak dia tadi tu. Apa pesan dia? Hai putraku, saya suruh kamu 2 perkara dan melarang kamu 2 perkara. Ada 2 benda yang Nabi Allah Nuh larang dan ada 2 benda yang Nabi Allah Nuh suruh. Saya suruh kamu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu sebut selalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kerana andaikan langit dan bumi keduanya diletakkan di atas timbangan, diletakkan di bahagian yang lain kalimat la ilaha illallah, nescaya mengalahkan keduanya. Itu Nabi Musa kalimah la ilaha illallah. Nabi Nuh sebelum Nabi Musa lagi pun kalimah la ilaha illallah. Makna kalimah la ilaha illallah ini kalimah agung. Kalimah yang tidak ada tolak bandingnya. Satu makhluk yang daripada kalam Allah Subhanahu wa taala ini. Ini kata-kata Allah yang begitu hebat. Dan diletakkan di bahagian yang lain kalimat itu, maknanya tak boleh lawan. Kalimah la ilaha illallah ni begitu berat. Langit dan bumi pun tak boleh lawan beratnya. Berat kebaikannya, fadilatnya. Dan saya suruh kamu yang keduanya membaca subhanallahi wa bihamdihi. Wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Baca. Yang Nabi pun sebut juga subhanallah wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Maknanya 2 kalimah khafifatani, ringan, tapi sakilatani fil mizan, berat pada mizan. Itu 2 kalimah. Pendek saja tapi mizan berat. Itu.
Sebab itu sembahyangnya malaikat dan doanya semua makhluk. Subhanallah wa bihamdihi ini adalah sembahyang dan juga doa semua makhluk, dan dengan itu makhluk mendapat rezeki. Itu kira subhanallah. Nak pergi jumpa musuh, sebut subhanallah. Nak berjumpa dengan orang ni, nak pergi temu duga ke, yang nak pergi jumpa dengan orang, nak ambil tender ke, apa-apa sajalah. Sebelum pergi masuk, tengok muka orang yang kita nak jumpa tu. Tengok orang tu, tengok muka dia. Tengok dia duduk depan dia, sebelah kanan dia. Duduk sebelah kanan dia tu, kan, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan ya Allah, penuhilah hajatku. InsyaAllah Allah penuhi hajat. Yakin sungguh-sungguh. Ya ke subhan, baca biar boleh-boleh. Bukan macam itu. Yakin sungguh Allah akan bagi. Dan Allah akan bagi insyaAllah. Allah akan bagi. Sebab tu ni doa. Doa para orang-orang alim. Doa para nabi dan rasul. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Doa. Dan dengan itu makhluk mendapat rezeki. Rezeki. Tadi rezeki lah. Rezeki ni bukan duit. Rezeki ni apa yang bermanfaat akan Allah berikan kepada kita. Manfaat dunia dan akhirat. Itu. Dan saya melarang kamu. Nabi Allah Nuh larang anak-anaknya. Begitu juga kita. Jangan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan kita mensyirikkan Allah. Menduakan Allah dengan apa jua benda. Minum. Jangan syirikkan Allah dengan minuman. Itu. Aku minum air ni. Aku hilang dahaga. Bukan. Yang hilangkan dahaga Allah. Minum air itu usaha. Usaha ni tanggungjawab kita. Kerja kita. Perlu pada asbab. Jadi ayat ni asbab saja. Kalau tak minum air pun hilang dahaga. Kalau tak percaya cuba buat. Ramai orang macam itu. Jadi dia dahaga sungguh. Tapi bila dia jumpa satu benda yang dia seronok, hilang dahaga dia. Tadi dahaga akan main dalam kereta tu. Subhanallah, dahaganya. Sampai-sampai jumpa mak dia, hilang dahaga. Sembang panjang lebar pula. Mana dahaga tadi? Nak buka puasa lagi baru teringat. Allah bagi hilang dahaga. Itu. Jadi maknanya dahaga ni Allah yang bagi hilang. Itu antaranya. Syirik-syirik yang besar lagi lah. Itu. Jadi jangan mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab siapa yang mempersekutukan Allah dengan suatu, maka haram baginya syurga. Wa na'udzubillah min zalik. Haram syurga. Ini tak boleh buat apa dah lah. Dan saya melarang kamu. Yang kedua, jangan sombong. Jangan sombong. Sebab tiada seorang dapat masuk syurga jika dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Ini Nabi sebut selalu. Kita baca dalam kitab-kitab tasawuf. Nabi selalu pesan jangan ada sombong. Kalau ada sebesar biji sawi sombong dalam hati, maka hapus habis amalan. Kalaulah dia rajin sedekah, setahun tu dia paling banyak sedekah. Kat Malaysia ni paling banyak sedekah dia lah. Banyak ibadah dia lah. Tapi ada satu besar biji sawi saja sombong, setahun punya sedekah tak ada guna pakai. Walaupun habis berbilion, berjuta duit, tak ada guna satu sen pun. Ini kena hati-hati. Sebab tu Imam Ghazali, para ulama-ulama tasawuf suruh jaga benda-benda ni, jangan tunjuk ke orang, jangan buat duk suka-suka, takut-takut. Pada peringkat awal kita buat kerana Allah. Tapi bila datang sombong ni, syaitan tak tunggu dah. Ni kena hati-hati. Berhati-hati sungguh-sungguh. Kita takut. Sebab tu kena ngaji. Kena rajin mengaji. Buat dengan ilmu. Bukan buat kerana kita nak tunjuk pada manusia, tapi buat kerana ilmu. Buat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah janji dah. Kalau kita buat kerana Allah, Allah akan tunjuk pada manusia dengan cara dia. Bukan cara kita. Dijaga sungguh-sungguh. Jangan sombong. Sebab sebesar biji sawi je sombong, hapus habis amalan. Yang ni kita jelas. Ulama terdahulu cukup jaga benda ni. Dia tak berani nak tunjuk-tunjuk pada orang. Sebab tu Nabi sebut, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Itu lebih besar daripada segala-galanya. Itu. Kebaikan Allah yang turunkan. Kita usaha saja. Bukan kita yang berikan kebaikan. Jangan kita ambil kerja Allah. Ini kena pergi pada bab tawakal. Kena pergi bab ikhlas pula. Itu. Mana ilmu itu maha luas di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah. Yang lemah daripada diri sendiri dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.